Mungkin cara berbahasa wanita ni dia akan ada batas-batas, dia ada lenggok-lenggok, dia ada seni yang tersendiri sampai akhirnya mungkin tidak difahami oleh pasangan. Berterus terang sahaja, tidak perlu ambil masa yang lama untuk berkata-kata supaya lelaki lebih faham, ya. Kalau kita faham, lelaki itu dia perlukan sesuatu yang lebih fakta, ya, logik dan juga tidak melirik-lirik mengikut perasaan dan sebagainya. Maka perlu terus sahaja. Kalau tak suka, cakap tak suka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam masyarakat Madani. Saya Puan Siti Fatimah binti Abdul Ghani, merupakan pegawai psikologi kanan dari bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Universiti Putra Malaysia. Peranan wanita tidak boleh dipandang enteng kerana ia memberikan satu tanggungjawab yang besar yang mencerminkan masyarakat itu sendiri. Wanita ni dia perlu bijak, ya, bijak dalam memperhalusi peranan dan tanggungjawab yang dimainkan. Jadi bila wanita tu ada bijak dan pandai dalam pengurusan diri, pengurusan emosi, pengurusan kognitif, maka dia dapat untuk mengagihkan tanggungjawab itu tidak hanya dibebankan kepada mereka sahaja, tetapi mereka juga bijak dalam bertutur kata di mana melakukan satu toleransi ataupun perbincangan bersama, ya, terutama dengan pasangan. Apakah tanggungjawab pasangannya dan apa pula tanggungjawab ataupun komitmen yang perlu dilakukan bersama-sama. Tidak hanya diletakkan pada bahu wanita itu sahaja. Sama ada mereka ini adalah wanita berkerjaya ataupun juga wanita yang suri rumah sepenuh masa. Masalah utama dalam rumah tangga pertama sekali adalah komunikasi, ya. Komunikasi yang melibatkan perbincangan dari hati ke hati antara suami dan isteri, di mana ia perlu diasaskan pada awal-awal perkahwinan itu sendiri, ya. Dia tidak hanya diletakkan pada kasih sayang, cinta ataupun rasa ingin bersama, hidup bersama, tetapi fahaman itu perlu teladani, perlu difahami secara lebih terperinci, terutamanya dari segi komunikasi untuk perluahan dan juga perkongsian pandangan, pendapat yang berorientasikan tanggungjawab yang akan dipikul bersama. Perempuan ni dia ada tendensi untuk pengorbanan. Jadi kalau kita buat ujian gaya bercinta, peratusan kepada gaya cinta wanita itu lebih kepada cinta pengorbanan. Jadi bila cinta pengorbanan ini, maka wanita lebih terarah untuk menyerahkan sepenuh raga, kepercayaan, kecintaan, kerinduan, kasih sayang kepada orang yang dicintai itu tanpa mereka ada sedikit kefahaman tentang apakah laluan-laluan ataupun kelonggaran ataupun pengecualian yang ada untuk mereka, terutama dari segi beban tugas dalam memastikan rumah tangga itu sejahtera dan harmoni. Lelaki akan ambil kesempatan apabila kita memberikan laluan, ya. Maksudnya kita bersedia untuk menerima tanggungjawab itu tanpa sedar. Contohnya kesempatan itu diambil sekiranya tidak ada perbincangan, tidak ada persefahaman, tidak ada toleransi bersama dan tidak ada juga perluahan tentang bebanan yang dipikul. Jadi lelaki merasakan, isteri saya memang menerimanya, isteri saya seorang yang wanita besi, isteri saya seorang yang sangat prihatin. Jadi semuanya dia lakukan tanpa minta bantuan saya. Jadi kesempatan itu disalahfaham disebabkan oleh masalah ataupun fahaman wanita itu sendiri. Disebabkan itulah saya katakan komunikasi itu sangat penting, ya. Apabila kita terasa terbeban, maka kita perlu maklumkan pada pasangan kita secara harmoni pada masa yang sesuai, tepat pada masanya dan situasi juga bersesuaian. Maka perluan itu akan diterima secara baik.
komunikasi itu dia perlu datang secara dua hala. Ya, selain daripada dua hala, dia ada komunikasi lisan dengan komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan ni apa yang kita tuturkan. Mungkin cara berbahasa wanita ni dia akan ada batas-batas, dia ada lengguk-lengguk, dia ada seni yang tersendiri sampai akhirnya mungkin tidak difahami oleh pasangan, ya. Tetapi kita masih juga ada komunikasi bukan lisan, ya, yang perlu diluahkan secara bahasa badan. Contohnya dengan lirikan mata, senyuman, ketegasan. Jadi mungkin apa yang dituturkan itu tak perlu panjang lebar, cukup sekadar difahami. Ya, maksudnya kalau kita ingin menegur tentang satu-satu tingkah laku, maka berterus terang sahaja. Tidak perlu ambil masa yang lama untuk berkata-kata supaya lelaki lebih faham. Ya, kalau kita faham, lelaki itu dia perlukan sesuatu yang lebih fakta, ya, logik dan juga tidak melirik-lirik mengikut perasaan dan sebagainya. Maka perlu terus sahaja. Kalau tak suka, cakap tak suka. Kalau perlukan bantuan, nyatakan keperluan untuk mendapatkan bantuan itu. Ya, secara komunikasinya perlu berlangsung secara dua hala, ambil masa yang sesuai, tengok keadaan suami juga ketika itu. Kalau dia baru balik kerja, kita terus cakap tentang komen, kritikan apa yang dilakukan di rumah, maka masa itu sangat tidak kena, tetapi dia akan menimbulkan kekecohan ataupun pertelingkahan yang lebih teruk. Okey, sebab itu wanita walaupun sudah berkahwin, dia perlu ada connection. Ya, connection tu maksudnya perhubungan sama ada dengan keluarga, rakan terdekat ataupun mungkin mendapatkan pengetahuan yang berkesan berkaitan dengan kehidupan selepas berumah tangga. Jadi dalam konteks ini wanita akan ada tempat untuk perluahan. Dia tidak simpan, dan kaedah perluahan ini tak semestinya kita ada kawan di depan mata kita untuk kita bercakap, ya. Ada banyak pilihan, ya. Kalau perlukan kepakaran, memang kita ada tenaga profesional yang menawarkan perkhidmatan kaunseling ataupun psikologi ataupun psikoterapi secara percuma dan juga berbayar, sama ada nak datang secara bersemuka ataupun tidak, ya. Kalau dah biasa dengan hal ini, maka mereka ini akan mampu untuk mengawal keadaan, mengawal emosi dan ada tempat untuk perluan. Itu pertama. Keduanya, wanita ini juga dia perlu ada komunikasi. Komunikasi di luar kotak. Maksudnya tidak hanya tertumpu pada rumah tangga, tetapi ada hobi, ada aktiviti, ada program yang diikuti secara berterusan. Maka segala emosi ini walaupun negatif, dia akan diluahkan di tempat yang betul, ya. Dan yang ketiga adalah perlu ada juga komitmen. Komitmen walaupun dah berkahwin 100% tidak hanya diletakkan pada rumah tangga, tetapi ada juga kita panggil istilah me time, ya. Sama ada dengan rakan baik ataupun mungkin rakan di social media, ya. Rakan secara maya yang tak pernah jumpa tapi sangat memberi sokongan, ya. Contoh bila kita ikuti perkongsian-perkongsian yang melibatkan hal-hal rumah tangga, maka wanita di situ dia dapat belajar secara tidak langsung. Maka dia tidak dapat meluahkan secara bersemuka, tetapi pengurusan emosi itu terkawal dengan adanya fahaman dan juga perkongsian-perkongsian yang dilakukan oleh orang lain. Bila kita dah berumah tangga, kita perlu faham, ya. Kalau masih berdua, maka masa yang diperuntukkan hanyalah kita dan pasangan, ya. Tetapi apabila perkahwinan itu sudah menganjak kepada peringkat yang lebih besar, lebih tinggi, ya. Contohnya telah pun ada anak-anak, maka masa itu perlu diagihkan, ya, bersama dengan anak-anak dan juga bersama pasangan. Bercuti bersama dengan keluarga itu memang digalakkan, ya. Tetapi dalam masa yang sama perlu juga ada bercuti hanya bersama dengan pasangan kita. Ya, bila kita sebut bercuti tidak semestinya di tempat yang mewah, di tempat yang jauh, ya. Ada masanya kita meluangkan masa bersama. Contoh di hujung minggu, kalau suami kita memang suka minum kopi, kita temankan dia berdua sahaja dengan pasangan, ya. Dan kalau anak-anak kita ada aktiviti, maka kita peruntukkan masa hanya dengan anak-anak. Jadi
pengasingan itu memberikan satu tempoh masa yang bukan hanya memperuntukkan masa tetapi memberi perhatian. Ini yang tidak berlaku sebenarnya, ya. Jadi kita perlu asingkan. Bersama dengan pasangan pun memang kena keluar, bersama dengan anak-anak pun keluar, bersama pasangan dan anak-anak juga perlu diwujudkan. Memperuntukkan masa 24 jam tidak sama dengan memberi perhatian hanya 30 minit dalam sehari. Maksudnya begini, untuk memperuntukkan masa, memang seharian itu anak kita di depan mata, suami kita di depan mata, contoh pada hujung minggu ataupun ketika berlakunya cuti sekolah, ya. Anak-anak memang ada di rumah, tetapi memberi perhatian maksudnya sekiranya anak kita mempunyai hobi, ya, ataupun aktiviti ataupun program yang khusus untuk mereka, maka kita akan berada bersama dengan anak kita untuk membantu, untuk memberi sokongan dan juga untuk menyantuni mereka ketika itu. Contoh kalau mereka mempunyai hobi membuat kraft tangan, jadi kita berada bersama dengan anak-anak dan melakukannya bersama-sama tanpa kita membiarkan mereka melakukannya seorang diri. Last sekali baru kita akan tanya, dah siap belum? Boleh mami tengok, boleh mama tengok, boleh ibu tengok. Itu sebenarnya memperuntukkan masa. Tetapi memberi perhatian, kita duduk bersama di sebelah tepi. Tolak, letak tepi kita punya gadget. Memang kita tumpukan perhatian pada apa yang dilaksanakan. Sama juga dengan memberi perhatian kepada pasangan, ya. Kita memang hidup bersama. Dah 20 tahun hidup bersama. Tetapi itu adalah peruntukan masa bersama. Memberi perhatian adalah hanya kita dan dia sahaja, melakukan aktiviti hobi bersama, menjalankan aktiviti kesukaan bersama, bercuti bersama, itu bermaksud memberi perhatian. Melakukan hal bersama-sama ni impak dia sangat besar walaupun tak nampak, ya. Contoh dengan hanya menemankan suami menonton TV. Kita duduk di sebelah walaupun kita bukan kaki bola, contoh, tapi kita bersama dengan dia, menemani dia ketika dia menonton apa-apa sahaja rancangan atau program yang disukainya, ya. Jadi dalam aspek ini, walaupun mungkin kehadiran kita itu tidak memberi satu kesan pun kepada minatnya, ya, minatnya tetap sama, tetapi keberadaan kita itu memberikan kesan emosi bahawasanya isterinya sangat memberi sokongan, memahami dan tidak pernah menyekat apa yang dia suka. Ya, ada kebanyakan halnya bila kita menganggap sesuatu hal itu adalah remeh, ya, maka kita tidak memberikan masa, kita tak memberikan perhatian dan kita tidak memandang berat kepada hal-hal tersebut sehingga akhirnya mungkin ia adalah sesuatu hal yang boleh mengikat hubungan kita lebih akrab, lebih mesra, lebih harmoni. Jadi sentiasalah kita temankan diri dengan orang-orang yang tersayang kerana kita tidak tahu adakah esok masih ada untuk kita. Jadi anggaplah setiap hari yang ada itu adalah hari yang terakhir untuk kita bersama dengan pasangan, anak-anak ataupun orang-orang yang kita sayangi. Isu ini dia sangat subjektif sebenarnya, kan, sebab ia bergantung kepada banyak faktor. Jadi saya terangkanlah, satu faktor dia adalah melibatkan pemikiran, ya, corak pemikiran. Contoh corak pemikiran itu terdorong kepada konotasi yang negatif. Maka lelaki menganggap, oh, saya perlukan isteri yang aktif, isteri yang ceria, isteri yang peramah, isteri yang nakal-nakal. Contoh, ketika usia isterinya sudah menjangkau 45 tahun ke atas. Jadi benda itu tidak logik, tidak masuk akal, ya, kerana kita terikat dengan perkembangan manusia itu sendiri dari segi kognitif. Yang kedua faktornya adalah sosial, faktor interaksi sosial yang mungkin merupakan pengaruh luaran yang melibatkan pasangan. Contoh dengan adanya desakan-desakan di luar sehingga suami menganggap, oh, ini boleh dilakukan, ini dinormalisasikan sebagai sesuatu yang boleh diterima, ya. Jadi berbalik kepada soalan, kenapa, ya, isteri memang memperuntukkan masa bersama, menyayangi suaminya sepenuh hati, kan, tetapi ada juga pasangan yang
terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Pertama, wanita perlu ingat kasih sayang kita pasti ada batas. Di mana bila ada batasan, maka kita akan tahu apa yang perlu, apa yang tidak perlu, dan perlu ada akal dalam melaksanakan hal ini. Akal bermaksud tidak semestinya berpendidikan tinggi, tetapi akal dari segi untuk memperuntukkan hal yang boleh, hal yang tidak boleh. Kepercayaan juga tidak seharusnya 110%, tetapi perlu juga ada ragu-ragu untuk berhati-hati, ya, dan perlu juga ada kefahaman, kerjasama dan juga checklist, ya, dengan pasangan kita. Sebab itu bila kita ada tumpukan perhatian dan masa, maka kita boleh tahu, boleh tanya setakat ini apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, ya. Kita jangan 100% bersangka baik. Wanita ni perlu diperkasakan, dan yang bertanggungjawab untuk memperkasakan mereka adalah diri mereka sendiri. Ya, kalau kita lihat kenapa ya selepas berlaku perpisahan mereka ini bangkit. Wanita ini bangkit, faham dan juga berani sebab mereka baru sedar potensi yang mereka ada. Nak tak nak, suka tak suka, mereka perlu redah, mereka perlu teruskan. Sedangkan sebelum ini mereka perlu ada kefahaman itu dari segi meningkatkan jati diri, meneruskan komitmen, melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, komuniti, dan juga kita sebut dalam bahasa Inggerisnya outstanding, ya, di mana mereka ini boleh mingle ataupun boleh berurusan dengan komuniti itu tanpa batas. Tetapi kebanyakan wanita bila berkahwin, terutama tidak berkerjaya, 100% masanya diperuntukkan dalam rumah, ya, dari pagi sampailah lewat malam. Jadi mereka tidak membuka minda untuk dunia luar yang mereka boleh lakukan bersama-sama. Mereka boleh perkasakan dari segi personality, dari segi komunikasi, dari segi kepimpinan. Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh mereka ikuti untuk memperkasakan diri, ya. Tidak semestinya bila berlaku perpisahan yang mendesak, maka desakan sosial itu melonjak potensi mereka. Sedangkan sebelum berlaku hal itu pun mereka boleh melonjak potensi diri tanpa adanya tekanan dari luar. Penyatuan hanya akan wujud apabila ada dua entiti daripada individu yang berbeza, ya. Maksudnya di sini bila kita berkahwin, kita sedar pasangan kita adalah individu yang berbeza. Berbeza dari segi latar belakang, berbeza dari segi kefahaman interaksi sosial, berbeza dari segi pendidikan, berbeza dari segi emosi. Jadi bila berbeza, maka perlu ada toleransi. Toleransi untuk memahami antara satu sama lain, dan tidak ada istilah dominan, ya. Apabila kita ingin menguasai perhubungan itu, maka ia akan jadi calar emosi disebabkan oleh tidak faham antara satu sama lain dan tidak ada toleransi. Jadi sama ada suami ataupun isteri, kedua-duanya tidak boleh bersifat dominan, tetapi perlu berkongsi dan memberikan kerjasama, komitmen itu secara bersama-sama. Kalau ada dominasi, walaupun bukan dalam perkahwinan, dalam adik-beradik pun dia akan memberi kesan yang tidak elok dalam keharmonian keluarga itu sendiri. Jadi maksudnya tidak boleh ada istilah dominasi, tetapi dikongsi bersama. Masyarakat kita ada stigma, ya, yang mengekang kita daripada berfikir pada aras yang lebih tinggi ataupun perubahan dalam konsep pemikiran, iaitu aib itu perlu ditutup, ya, dan aib itu adalah sesuatu yang sangat memalukan walaupun pada tahap yang di luar batasan. Contohnya apabila ada kes penderaan, emosi, fizikal ataupun juga kasih sayang, ya. Tetapi wanita ini kebanyakannya memilih untuk berdiam diri kerana fahaman tadi aib itu perlu ditutup, ya. Selagi boleh tutup, dia akan tutup, ya. Tetapi tidak sedar tentang hak asasi dan juga kebajikan itu. Apabila telah berlaku sesuatu yang melibatkan
hal yang mudarat, maka aib itu perlu dirujuk kepada pihak yang pakar, ya. Itu stigma yang perlu diperbaiki. Yang keduanya adalah dari segi pengorbanan tadi, dan ada kepercayaan insya-Allah akan berubah satu hari nanti. Jadi itu adalah melibatkan kesan sosio budaya, di mana melibatkan juga teras keagamaan. Kita yakin, percaya suatu masa nanti dia akan berubah. Tetapi perlu dilihat juga, ada tak inisiatif, usaha yang dilakukan oleh pihak pasangan untuk berubah. Sekiranya masih sama sahaja, maka perubahan itu tidak akan berlaku sampai bila-bila. Jadi disebabkan itulah wanita ini perlu faham, perlu jelas, perlu ada pendidikan sedikit berkaitan dengan hak dan juga kebajikan mereka. Untuk yang biawak hidup ni sama juga, ya. Kadang-kadang kita tidak faham bahawasanya ada pasangan yang boleh melindungi dengan kita menjadi pelindung kepada pasangan, ya. Jadi fahaman itu perlu lebih jelas, perlu lebih terperinci supaya kita sedar sebelum kita meneruskan gerbang perkahwinan, kesediaan mental, kesediaan fizikal, kesediaan kewangan, kesediaan spiritual dan juga interaksi sosial itu adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan. Bukan hanya diletakkan kepada kasih sayang dan juga cinta. Kalau kita ikutkan realiti hari ini, semua perlukan duit, ya. Kita nak buat apa pun memang memerlukan duit. Maksudnya sumber kewangan itu perlu kukuh, cukup sekadar untuk menampung kehidupan asas, ya. Contoh dari segi keperluan makan, minum, penginapan dan juga hal-hal yang berwajib. Jadi dalam hal ini, sebelum kita meneruskan perhubungan itu dengan lebih serius, perlu dijelaskan aspek psikologi, ekonomi, spiritual, sosial supaya kedua-dua belah pihak sedar dan faham tanggungjawab selepas berkahwin, ya. Ianya bukan sekadar duduk bersama, tinggal bersama, makan bersama, tetapi ada tanggungjawab yang mengiringi kehidupan itu. Maka wanita kalau rasakan memerlukan kehidupan yang lebih stabil, maka status ekonomi dan kewangan itu wajar diselidik. Tidak harus bermewah tetapi bertanggungjawab dalam urusan kewangan keluarga selepas berkahwin. Bila dah berkahwin, barulah sedar suami ini mempunyai banyak hutang, ya, termasuk juga hutang kad kredit. Jadi beliau terpaksa menanggung hutang tersebut dan melindungi hal tersebut, ya, daripada pengetahuan keluarga kerana menjaga aib suami dan juga malu dengan status tersebut. Jadi apa yang perlu sebenarnya, bila kita nak berkahwin, jangan terburu-buru. Perlukan masa. Kerana perkahwinan itu merupakan proses dan kita juga adalah termasuk dalam proses tersebut. Maksud proses, bila kita faham proses, dia perlukan tempoh masa. Ya, tempoh masa mengenali pasangan kita. Ya, tidak semestinya kita menyelidik selip gaji ataupun hutang piutang, ya. Tidak semestinya begitu. Paling tidak kita tahu status pekerjaannya, ya. Dan bila kita berhubungan dengan pasangan, mungkin apabila kita lakukan aktiviti bersama, keluar makan-makan, di situ juga kita boleh menilai dari segi kukuh ataupun tidak kewangan tersebut. Kalau asyik kita sahaja yang menaja ataupun kita yang mengeluarkan kewangan kita untuk aktiviti bersama, bercuti bersama, maka di situ juga ada satu isyarat yang menyatakan ada sedikit gangguan kewangan, ya. Yang seterusnya, kalau betul-betul pasangan itu memang sehati dan sejiwa, ada toleransi, ada komitmen, ada tanggungjawab bersama, maka dia tiada rahsia dari segi kewangan, ya. Maksudnya status pekerjaan itu telus, transparent, dan juga kewangan juga transparent, ya. Di mana tempat kerja, apa pekerjaannya, berapa lama sudah bekerja, dari segi gajinya macam mana, kesediaan untuk berkahwin macam mana, maka dia akan bersifat transparent.
Sebab itu kehendak versus keperluan itu perlu jelas, ya. Dan kita perlu berpijak pada realiti. Masing-masing kalau dah berusia, ada banyak benda yang kita perlu let go. Ya, bukan lagi milik kita, bukan lagi sesuai untuk fasa tersebut. Contoh untuk kita ceria-ceria melampaui batasan, bermanja-manja yang melebih-lebih, ya, yang mungkin tidak ada lagi pada pasangan kita. Maka kita perlu faham apa yang disumbangkan pada kita. Mungkin masanya, mungkin pengorbanannya, mungkin kasih sayangnya yang tidak ada tukar ganti, ya. Dan sekiranya pasangan terutama lelaki yang menginginkan isteri yang seksi, isteri yang outstanding, isteri yang ceria, isteri yang nakal-nakal, kita perlu lihat suatu ketika dulu yang ada di depan kita telah pun memainkan peranan pada fasa yang tertentu, ya. Jadi mungkin fasa kita ketika itu mungkin lebih kepada pengukuhan, ya, pengukuhan kepada perkahwinan itu. Tiada lagi yang ingin dikejar selain daripada mengekalkan keharmonian yang ada, ya. Keceriaan, kebahagiaan tidak terletak pada faktor-faktor luaran sahaja, ya, tetapi ia lebih kepada emosi tersebut. Sekiranya kita rasa bahagia, menikmati, bersyukur, masih diberikan hela nafas, masih lagi ada orang yang sudi mendengar apa yang kita katakan, masih lagi ada orang yang setia menemani kita daripada awal sampai kini, maka bersyukurlah, ya. Itu sudah lebih daripada cukup. Sekarang ini definisi kebahagiaan itu mungkin kita letakkan pada hal-hal yang tidak ada pada kita. Jadi tips saya, kita tidak perlu mengejar bahagia, tapi kita cipta bahagia dengan mereka yang telah sedia ada bersama dengan kita selama-lamanya.